Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang juga peluang waktu untuk bersama-sama dengan saya Ustaz Amri Halal dalam rancangan My Halal yang hari ini kita ada kasih langsung dari TV1 jam 2 hingga pukul 3 petang. InsyaAllah kita akan membincangkan lagi tajuk-tajuk yang menarik yang ada kena-mengena dengan kita sebagai seorang pengguna, ada kena-mengena juga kita sebagai seorang industri halal, termasuk juga kita sebagai penyidik, industri, pelajar dan juga sebagainya. Apa jua pun juga kami, kru penerbitan mengucapkan anda yang berada di luar sana dalam keadaan yang sihat selalu, apa jua pun juga peraturan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti tentang sama ada halal ke sama ada PKP yang kita hadapi sekarang ini. Alhamdulillah, apa jua pun juga ada hikmah-hikmahnya insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan lagi satu tajuk yang berkenaan dengan pemakanan kita, termasuk juga makanan yang ada di hadapan saya ini. Sebagaimana biasa My Halal pada tahun ini, siri ini dibawakan khas oleh QSR Brand. QSR Brand Malaysia Holding Berhad yang merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia. Termasuklah KFC ke, Pizza Hut ke, Ayam Mas ke, termasuklah sos, cili sos juga dikeluarkan oleh pihak QSR Brand. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada QSR kerana sudi menaja program kami ni. Sebab bila bau ayam ni dia lain macam sikit. Ayam yang original yang berada di hadapan ni. Baik, jadi kalau ada sebarang soalan hari ini bersamaan dengan 10 Februari 2021, kan, bila sebut ayam hari ini juga bolehlah kita makan di luar, dine in untuk dua orang. Hari ini juga 28 Januari akhir 1442 Hijri, kita bincangkan tajuknya tentang makanan segera bahaya. Makanan segera bahaya, benarkah? Kan, betul ke makanan segera ni bahaya? Juga makan lebih yang bahaya. Mana satu yang bahaya? Itu yang kita akan tanyakan kepada dua orang ahli panel yang kita undang khas, semuanya orang kata orang-orang besar yang mewakili jabatan bahagian yang dapat hadir pada hari ini insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan, bolehlah menghubungi kami di sini di talian 03-2288-7876, 03-2288-7876, sebagaimana yang tertera di kaca TV anda. Juga di semua media yang telah disediakan oleh pihak kami. Baik, untuk nak membincangkan tajuk makanan segera bahaya, benarkah ini? Alah, kalau tak ajak KKM, saya juga mewakili KKM hari ini. KKM ni yang di sebelah kanan saya adalah yang berusia Puan Noraini binti Iksan, pengarah pemantauan juga pembangunan industri bahagian kualiti dan keselamatan makanan BKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sihat ke Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana datang. Terima kasih. Tapi orang kata orang KKM sihat-sihat, no? Alhamdulillah, insya-Allah. Kan, sama juga seperti saya, sihat juga alhamdulillah. Doakan kami. Jadi nak tahu sama ada makanan segera ni bahaya ke tak bahaya, halal ke haram, kadang-kadang kita perlu test juga. Jadi oleh kerana tak sempurna kalau orang yang tak boleh nak test ni, nak buat ujian makmal ni. Sebab tu kita panggil pengarah kanan Pusat Analisis dan Klasifikasi Tarif Kastam Jabatan Kimia Malaysia atau Kimia Malaysia yang berusia Puan Marhayani binti Muhammad Saad. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Sihat juga kan? Alhamdulillah. Walaupun berada di kimia pun sihat. Alhamdulillah. Jadi kita mengharapkan bukan setakat kita sihat, semua warga negara Malaysia yang berada di Malaysia ni sihat semuanya insya-Allah. Juga ia penting lihat kepada program kita di My Halal TV1 bersama dengan saya Ustaz Amri Halal.
Baik, di permulaan ni biasanya orang kata puan, halal ini dikaitkan dengan JAKIM. JAKIM atau juga pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Dia kata hanya JAKIM dan JAIN saja sebenarnya yang terlibat. Jadi betul ke? Nak tengok di mana fungsi dan juga ekosistem yang ada ni, halal ni, di mana terletaknya BKKM. Okay, terima kasih Ustaz. Sebenarnya mungkin saya akan menerangkan mengenai fungsi bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Sebenarnya kita tahu bahagian keselamatan kualiti makanan merupakan pihak berkuasa yang diberi mandat di bawah Akta Makanan 1983 untuk memastikan bahawa semua makanan yang disediakan, dijual di Malaysia ataupun diimport masuk adalah mematuhi segala peruntukan ya. Dan di samping itu juga antara aktiviti yang kita jalankan adalah dari segi pemeriksaan premis makanan, memastikan makanan itu mematuhi standard dari segi pelabelan, dan dari segi pelabelan sama ada dia halal, mungkin ada kaitan dengan situ, dan juga dari segi pemeriksaan premis kilang sama ada dia adalah bersih, dan juga kita mengambil sampel-sampel makanan untuk dihantar dan antaranya hantar ke Kimia Malaysia. Itu maknanya kena ada juga keterlibatan BKKM ni. Sebab ialah kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah, gunalah, manfaatlah yang halalan thayyiban. Thayyiban ni dapat BKKM kan. Itulah yang maknanya pentingnya BKKM yang berada dalam ekosistem halal ni. Baik, bagaimana dengan Kimia Malaysia, puan? Okey, Kimia Malaysia kita diberi mandat di bawah Akta Fungsi-Fungsi Menteri, iaitu bagi Menteri Sains Teknologi, di mana kita menjalankan analisis, penyiasatan dan juga rundingan saintifik bagi agensi-agensi yang menjalankan penguatkuasaan dan juga pemantauan, termasuklah bagi isu-isu kualiti makanan dan juga keselamatan makanan tadi. Dan kita menjalankan analisis bagi sampel-sampel yang dihantar oleh pihak JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, dan juga BKKM serta kita panggil pihak berkuasa tempatan seperti DBKL, MBPJ, PBT juga menghantar sampel kepada kita. Mana besar juga peranan tu. Besar, kan? Memang besar. Maknanya kes halal pun nak kena cek kualiti, juga kes jenayah pun dadah lagi. Maknanya banyak pahala ni. InsyaAllah. Okey, jadi ini juga kita lihat bahawa peranan yang dimainkan oleh Kimia Malaysia memang juga termasuk dalam ruang lingkup ekosistem halal bagaimana Malaysia ke arah halal dunia. Baik, saya nak pergi lebih kepada puan. Kita lihat realiti hari ini kan. Realiti hari ini orang kalau orang zaman dulu dia tak rajin masak. Dia tak pandai masak. Dia tak pandai masak tapi dia rajin masak. Orang zaman sekarang dia pandai masak tapi kurang nak masak. Jadi dia banyak order. Kan, semua nak cepat segera. Jadi kalau dalam konteks bawah BKM, apakah definisi takrifan makanan selamat ni? Juga style sekarang orang makanan hipster mungkin. Sebab tajuk yang kita dapat ini adalah satu makanan segera ataupun dia makanan selamat ya. Baik. Mungkin saya pergi juga kepada definisi makanan segera. Sebenarnya secara antarabangsa tiada definisi apa itu makanan segera. Sama ada dia mi segera ke, makanan itu segera dibuat ke, ataupun makanan yang cepat dibuat. Nasi lemak segera masuk? Kalau bergantung kepada garis panduan pengiklanan dan pelabelan maklumat pemakanan yang kita di bawah Kementerian Kesihatan, apabila kita merujuk kepada makanan segera, dia ungkapan yang bermaksud bahawa makanan itu disediakan secara kuantiti yang banyak dengan kaedah yang standard dan juga secara cepat. Dan biasanya dia dihidangkan atau dipandu pandu laju di restoran-restoran makanan segera. Contohnya mungkin apa yang kita ada di depan lah. KFC pun ada. Dan makanan selamat pula adalah makanan yang mana BKKM adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa makanan yang selamat dipasarkan dan dijual kepada pengguna, dan makanan selamat adalah makanan yang tidak ada kontaminasi dan dia sudah selamat dan mematuhi segala peraturan-peraturan makanan, dan juga termasuk dia mesti
disediakan dengan secara yang bersih. Toyiban. Toyiban tadi. Jadi kalau kita lihat memang trend sekarang orang nak cepat macam kalau kita lihat sebelum ini makanan segera adalah satu yang memberi perkhidmatan di mana food delivery. Tapi sekarang ini berdasarkan dengan masa PKP di mana trend memang melonjak di mana kita boleh secara terus untuk mengorder makanan secara delivery. Maknanya makanan itu datang kepada kita dan itu kita juga ada garis panduan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan untuk memastikan bahawa garis panduan itu adalah terpakai untuk yang penghantar makanan dan juga garis panduan sedia ada untuk yang menyediakan makanan. Adanya kita lihat orang yang menyediakan makanan juga kena cek dan juga orang yang menghantar juga begitu. Itu maknanya peranan yang dimainkan oleh pihak BKKM ni kan sampai tahap begitu nak pastikan makanan yang sampai kepada kita ni adalah yang selamat. Tapi kalau kita nak tahu ialah bagi saya selamat saya lain. Bagi saya baik saya lain. Jadi nak tahu baik ke selamat bagiannya kadang kita perlu juga test. Dia kena hantar kepada puan nak test. Jadi adakah mak boleh test je? Ayam ni selamat ke tak? Dari sudut nak test. Adakah ada parameter ke alat-alat yang boleh nak mengetahui yang maksud yang puan sebutkan tadi? Okey, untuk dari segi keselamatan dan juga kualiti makanan, ada beberapa ujian yang kita buatlah. Yang pertama sekali kita uji sama ada bahan pengawet diletakkan atau tidak, dan jika bahan pengawet diletakkan, adakah bahan pengawet tersebut kandungannya tu mematuhi akta makanan, had yang ditetapkan di dalam akta makanan. Kemudian kita juga cek seperti bahan perisa, monosodium glutamate, kemudian kandungan garam, pewarna jika ada, dan pewarna tersebut adakah dibenarkan atau tidak. Kemudian kita juga boleh menjalankan analisis sama ada makanan tersebut mengandungi bahan kontaminan. Kontaminan makanan yang benda yang sepatutnya tidak ada dalam makanan. Tetapi kadang-kadang dia boleh datang daripada bahan mentah yang kita guna untuk sediakan makanan, ataupun boleh juga terjadi dalam proses tindak balas menyediakan makanan tersebut. Maknanya kita bukan sengaja letak, tetapi proses yang kita gunakan tu contohnya nak buat roti canai telur. Ada bahan kimia yang terhasil. Roti canai telur. Kadang-kadang kita masak tu macam terlebih sikit garing. Maknanya dalam tu ada kandungan karbonnya. Kita kena tengok. E. coli tak ada? E. coli boleh test. Boleh test, boleh. Kita punya bahagian bioteknologi boleh menjalankan analisis. Saya ingat satu kes kes yang kata mi kuning yang adanya asid borik. Kuitiau yang adanya asid benzoat. Kalau ikut kan memang tak boleh puan. Okey, mungkin saya nak tambah daripada Jabatan Kimia sebenarnya di bawah peraturan-peraturan makanan kita menetapkan sebab kita merujuk kepada standard antarabangsa iaitu Codex Alimentarius. Negara kita memang merujuk kepada standard tersebut, dan di mana kita mengawal dengan ketat identiti makanan yang dibenarkan ditambah pada paras yang ditetapkan, dan kita akan pastikan semua telah pun menjalani dari segi keselamatan dia. Dan untuk yang keduanya adalah bahan-bahan yang mungkin kontaminasi seperti yang puan sebutkan, di mana yang kita tidak rancang dan mungkin berlaku macam patogenik organisma seperti E. coli, salmonella yang mungkin berlaku semasa pengendalian makanan. Sebab itu boleh berlaku semasa cross contamination, semasa pengendalian tak baik. Sebenarnya kita ada juga makmal di bawah Kementerian Kesihatan, makmal keselamatan makanan, dan di samping itu kita juga mendapat support daripada kimia untuk menghantar sampel-sampel makanan berdasarkan parameter-parameter yang kita kena pasti. Baik, itulah maknanya keperluan sesama kita lah. Maknanya tidak orang kita bekerja secara sendiri. Orang kampung sebut sebagai work in silo. Kita tak nak lah begitu, kena bekerjasama. Itulah indahnya
bekerjasama dalam hal ini. Baik, kita akan rehat dulu. Nanti kita akan tanya pula dengan lebih dalam, boleh test ke tak boleh test daging ke sembelih tak sembelih. Itu kita akan tanya kepada puan nanti, insya-Allah. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Bang, nak yang ni potong 16, nak buat sup. Beres, Kak. Huda, ayam ni halal meh? Yang ada logo halal ni, halal lemoy. Habis kalau kat pasar tu? Yang tu, kalau diorang sembelih ikut syarat, halal le. Tengok je kat web ni. Nak tengok kat apps pun boleh. Oh, Nah, Kak. Siap. terima kasih ya. Sama-sama. Okey, itu merupakan bagaimana Smart Halal merupakan apps yang disediakan oleh bahagian Pengurusan Halal JAKIM untuk kita nak tahu produk tu halal ke tidak, dapat saja halal ke tidak. Jadi kalau kata nak tahu produk tu nak dites selamat ke tidak, yang tu kena gunakan apps yang lain ni, insya-Allah. Jadi kepada puan, kalau kita lihat tadi, maknanya memang Dr. Kimia juga boleh test sama ada yang disebut sebagai E. coli ke Salmonella ke juga bahan-bahan yang tak selamat mengikut apa yang telah ditetapkan. Bagaimana pula orang kata tentang isu-isu halal ni? Okey, di bawah Pusat Analisis Industri dan Tarif Kastam, kita ada satu bahagian analisis halal. Di mana ianya merupakan satu pusat sehenti analisis halal yang kita tubuhkan pada tahun lepas, tahun 2020. Untuk menjalankan analisis ke atas sampel-sampel penentuan status halal yang mana dihantar oleh pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri dan sebagainya. Okey, pusat ni sebelum ni kita pernah Jabatan Kimia memang ada menjalankan analisis untuk analisis halal ni, tetapi dijalankan di beberapa bahagian di pusat-pusat analisis yang berlainan. Jadi pada tahun lepas kita tubuhkan pusat sehenti ini supaya semua analisis halal dikumpulkan di bawah satu bahagian dan ini akan menyebabkan kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih cekap dan juga kita dapat pantau kes-kes yang kita terima dengan lebih lancar dan berkesanlah. Okey, kita analisis yang kita jalankan, pertama sekali adalah analisis penentuan status halal tadi yang saya sebut. Sebagai contohnya lah, kita sebelum ni macam kes gula-gula white rabbit kan, kita pernah tu kan. Kemudian kes coklat Cadbury kan, sebelum ni yang menjadi tumpuan ramai. Yang kedua, kita jalankan penentuan spesies haiwan. Okey, yang ini boleh juga, boleh juga. Cuma kita sampel-sampel yang kita terima tu contohnya lah, macam sebelum ni kita ada kes telur. Telur tulen ke telur tiruan, kita ada buat. Boleh buat. Kita boleh buat. Itu so, menggunakan tulen ke? Kita buat analisis DNA, cari DNA ayam. So dapat
DNA ayam betul lah telur ayam. Jadi kena pastikan telur yang diwarikan tu tak betul lah kan. Memang ayam lah. Mungkinlah ada tapi tidak di dalam pasaran kita lah. Ya. Okey, selain tu kita juga ada menjalankan analisis penentuan kandungan alkohol di dalam makanan dan juga minuman. Baik. Kemudian kita ada analisis pengenalpastian kulit babi dalam babi dan juga bulu babi lah dalam pada berus dan sebagainya. Itu memang Kemi Malaysia bersedia untuk dihantar semua pun, sama ada agensi ke, termasuk juga JAKIM ke, termasuk industri, orang persorangan pun boleh hantar. Setakat ni kita JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, kemudian klien kita adalah KPDN, HPP, Kasta, Makis dan juga untuk pihak industri pun boleh. Untuk permohonan dan juga pembaharuan sijil halal. Maknanya itu Kemi Malaysia bersedia? Ya, kita bersedia. InsyaAllah. Sebab baru ni JAKIM kata semua produk gelatin, produk yang menggunakan gelatin mesti dihantar kepada Jabatan Kimia dulu untuk nak mengetahui sumbernya gelatin itu daripada apa. Contohnya kapsul ke kan, bovine tu sembelih ke tak sembelih, nanti kita akan tanya. Okey. Jadi kalau kita lihat bahawa bagi pandangan puan lah, adakah betul ke persoalan yang tajuk tadi, makanan segera bahaya, benarkah? Apa jawapan Pak? Okey, kita adalah apa yang kita makan you are what you eat. Jadi sebenarnya dari segi Kementerian Kesihatan kita sentiasa kita ada panduan diet Malaysia di mana kita menyarankan mempelbagaikan makan pelbagai jenis makanan, pelbagaikan makanan dengan saranan yang mencukupi, dan juga kita ada garis panduan untuk menyatakan bahawa supaya kita makan makanan yang rendah gula, rendah garam, sebab apabila kita makanan tu, kecuali makanan itu ditambah dengan bahan-bahan yang berbahaya ataupun bahan-bahan mungkin dadah atau yang membahayakan, barulah makanan itu adalah bahaya. Tetapi secara prinsipnya tak ada makanan yang baik atau yang tak baik. Artinya kita yang cara kita memakan itu yang maknanya contohnya kalau makanan segera, kita tak mengatakan dia bahaya sebab dia bergantung kepada apa yang kita makan. Dan dari segi kuantiti tersebut. Sebab dan biasanya makanan segera ini banyak dikaitkan sebab dia adalah tinggi dari segi kalori dia, tinggi garam, dan ia adalah membukakan faktor-faktor yang mendurus kepada risiko penyakit-penyakit seperti kencing manis, kardiovaskular dan juga pelebihan berat badan. Sebab kalau kita lihat berdasarkan kepada tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019 mana sebanyak 19.7% penduduk dewasa di Malaysia adalah obes manakala sebanyak 30% mempunyai berat badan yang berlebihan Dan Malaysia adalah sebagai negara yang mempunyai bilangan penduduk obesiti yang paling tinggi di Asia sejak tahun 2015 jadi rekod ke apa? Lebih kurangnya tapi mungkin not in a good way lah. Betul, jadi betul. Sebenarnya sama ada makanan itu bahaya atau tidak adalah bergantung kepada kuantiti yang kita makan. Jadi semua makanan kita kena secara bersederhana. Tapi Malaysia dikenal sebagai syurga makanan ni. Food heaven ni macam mana? Alhamdulillah sebenarnya kita sangat berlebih-lebihan makanan. Mungkin adalah sebab kita punya culture kita punya biasanya apabila kita ada perjumpaan dan kita ada makanan, dan dengan PKP ni menjual makanan, memasak makanan, dan kita merupakan satu trend yang baru di mana semua mencuba resipi-resipi makanan. Kalau saya sebut macam ni, kalau sebut maknanya makanan segera tak salah. Yes. Yang salah kita lah. Sebab makan lebih. Ya. Betul? Betul. Maknanya jangan makan banyak. Ya, jangan salahkan makanan. Salahkan cara kita makan. Kuantiti yang kita makan. Sebab juga kalau kita lihat bahawa Islam pun juga mengajar. Maknanya kalau kata makan, jangan sampai kenyang. Betul. Kalau kata kita nak makan, jangan sampai lapar baru kita nak makan. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahawa bagaimana sihat dietnya baginda itu kita kena ikut. Tapi hari ini orang selagi mana makan kan. Dan juga ayat budaya orang sekarang, sila makan. Tambah. Sila makan sampai kenyang. Maknanya itu bukan sunnah, iaitu punah.
sebagaimana yang disebutkan tadi, kita kena ubahlah budaya itu. Baik. Kalau kita sebagai orang awam lah, pesanan Puan sebagai satu garis panduan yang baik dalam isu nak macam ni. Okay. Sebenarnya garis panduan tu sebenarnya secara logiknya, maknanya kalau kita menjadi sebagai pengguna lah, sebagai pengguna, rasanya kita kena memastikan bahawa sebenarnya kita baca label, sebab dalam label tu sekarang kita Kementerian Kesihatan kita ada peraturan di mana semua makanan, kebanyakan makanan yang dipasarkan dia perlu melabelkan dari segi kandungan nutrien dia, maknanya ada 4 nutrien, dari segi kalori dia, dari segi lemak, dari segi kandungan gula dan juga dari segi protein, dan kita juga ada garis panduan, garis panduan pelabelan dan juga pemakanan untuk makanan segera yang telah pun dikuatkuasakan sejak 2008, di mana kita bekerjasama dengan industri makanan segera. Kita bermula dengan industri makanan segera di mana kita menghadkan atau mengharamkan periklanan makanan segera semasa rancangan kanak-kanak, dan kita tidak membenarkan untuk sponsor rancangan kanak-kanak di TV. Kalau sekolah macam mana? Di sekolah kita ada garis panduan makanan di mana ada makanan-makanan yang tidak dibenarkan atau tidak digalakkan dijual di kantin-kantin sekolah. Jadi itu juga peranan yang dimainkan oleh pihak BKM nak memberikan kesedaran. Yang penting adalah kita kena jaga kaedah makan, kan? Jadi kena makan ikut iman, jangan makan ikut aiman. Ikut aiman ni dia ikut je lah, kan. Baik, Puan, kalau kita lihat bahawa peranan kimia Malaysia cukup penting sebagaimana yang Puan sebutkan isu-isu yang sebelum ni. Jadi kalau kata nak dites balik, katakanlah gelatin tadi, gelatin ambil daripada lembu, disebut sebagai bovine, bovine. Babi disebut sebagai porcine, porcine, bukan porcine, porcine. Disebut. Baik. Tang lembu tadi tu. Sebab saya nak kena cakap Kedah ni. Okey. Tang lembu tadi tu, kalau kita test memang result keluar DNA lembu. Betul. Dia sembelih ke tak, macam mana? Okey, setakat ni macam yang Ustaz cakap itulah. Analisis yang kita buat hanya boleh menunjukkan sama ada DNA lembu ataupun DNA porcine tadi itulah. Setakat ni kita belum ada analisis yang boleh menentukan sama ada lembu tu disembelih mengikut syarak ataupun tak disembelih. Jadi maknanya benda ni masih memerlukan kajian lah. Dan kan walaupun kita belum ada, tapi dari segi pembacaan kita ada mungkin analisis yang kita boleh aplikasikan untuk menguji sama ada disembelih atau tidak. Kita ada daripada pembacaan lah, daripada pembacaan saintis dah boleh mengkaji dan menemui di paras sel-sel di dalam badan. Contohnya orang yang DNA orang yang mengalami tekanan ataupun kita panggil kemurungan daripada yang terhasil daripada stres yang dalam tempoh yang panjang mempunyai jumlah mitokondria DNA yang lagi tinggi berbanding dengan orang yang sihat. Jadi mungkin dalam satu-satu keadaan tu sel kita akan mengeluarkan metabolit ataupun bahan-bahan kimia yang boleh kita gunakan untuk menentukan sama ada haiwan tersebut disembelih mengikut syarak ataupun tidak. Tetapi macam yang kita katalah ini masih lagi baru. Maknanya belum dibuktikan sama ada boleh menentukan dengan tepat ataupun tidaklah keputusan yang akan kita dapat. Jadi pihak institusi penyelidikan dan juga institusi pengajian tinggi di negara kita perlu membuat kajian yang lebih mendalam lah ke arah untuk menguji. Sebab ini merupakan satu keperluan pada masa sekarang bagi kemaslahatan umat Islam lah. Maknanya sekarang ni kalau kata saya hantar daging, contoh daging hantar daging tu nanti lembu je lah.
Ya, kita test lembu ke, kambing ke, kerbau ke ataupun kengeru ke. Semua maknanya tak ada nak itu test. saja. Jadi ayuh kepada pengkaji-pengkaji universiti, saya mencabar anda, kepada semua saintis-saintis yang berada di luar sana, sila buat kajian. Sila buat kajian, mohonlah bajet yang ada, sila buat kajian berkenaan dengan daging ini, walaupun lembu, walaupun ayam, walaupun kerbau, sama ada ianya sembelih ataupun tidak, sebagaimana yang disebutkan oleh Puan Marhayani tadi. Itu jugalah merupakan tanggungjawab fardu ain dah kepada anda sebagai saintis. Ayuh, buatlah uji kaji dan juga kajian-kajian tersebut. Jadi untuk itu, kita akan berehat seketika. Kita akan bincang lagi dengan lebih detail oleh pihak BBKM dan juga oleh pihak Kimia Malaysia, insya-Allah. Baik, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amir Halal dan merancangkan My Halal yang disiarkan langsung pada hari ini Rabu. Ingat Rabu pukul 2 hingga pukul 3 petang. Pukul 2 hingga pukul 3 petang. Bukan lagi Isnin, Rabu. Dan juga dibawakan khas oleh QSR Brand Malaysia Holding Berhad, dan juga kami juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada KFC kerana merangkul anugerah Putra Brand untuk kali yang ke-6 setiap tahun. KFC merangkul anugerah Putra Brand. Yalah, kalau kita lihat satu jenama yang cukup besar yang berada di Malaysia yang diuruskan oleh QSR Brand, anak syarikat kepada J Corp Johor Corporation. Maka dia yang terlibat juga adalah K2SP dan juga tabung haji kan. Jadi siapa yang ada sumbangan, maknanya dia juga sumbang ni lah. Makan ayam maknanya hak kita jugalah yang ada dalam tu. Baik, Puan, kalau kita lihat bahawa keterbukaan, orang kata kemahuan ke atas makanan segera ni, termasuk juga hari ini orang duk makan dalam bekas-bekas yang pelik-pelik yang mungkin juga boleh menyebabkan dianya tak selamat. Maksudnya istilahnya ini makanan hipster lah. Okay. Jadi nak kawal dari sudut ini supaya tak keterlaluan ini, adakah undang-undang, peraturan, akta yang boleh diambil tindakan kat tahun ini? Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi di peringkat awal bahawa di dalam peraturan makanan 1985 memang ada peruntukan yang khas dari segi penggunaan bekas ataupun packaging dalam makanan, lebih memastikan bahawa bungkusan tersebut ataupun kemikal-kemikal daripada bungkusan tersebut tidak mencemarkan atau tidak memudaratkan pergi kepada makanan tersebut. Dan memang kita juga mengambil sampel-sampel untuk dihantar untuk analisis bagi memastikan bahawa ialah makanan dia adalah selamat. Dan di samping itu juga
juga kita juga memastikan bahawa selain daripada bungkusan-bungkusan juga food contact material yang lain, sebenarnya seramik juga kita ada cover dalam kita punya peraturan-peraturan makanan, di mana kita memastikan bahawa bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang selamat. Dan dikawal di bawah peraturan-peraturan makanan. Sekarang ni orang kata bekas kan, dulu kan polystyrene kan, sekarang ni dah tukar dah. Itu adakah itu juga boleh menyebabkan pencemaran kat saya itu? Ya, Kementerian Kesihatan sudah memastikan bahawa apa yang digunakan adalah selamat, dan dari segi polystyrene nanti more pada environmental issue rasanya, di mana kadang-kadang isu-isu bekas-bekas makanan yang mungkin dia lupus yang agak lama, tapi dari segi kontak kepada makanan sama ada dia selamat, memang dikawal di bawah peraturan makanan. Kita ada peraturan yang spesifik bagi memastikan bahawa apa-apa bekas-bekas makanan ataupun food contact material yang bersentuhan dengan makanan adalah daripada bahan-bahan atau sumber yang selamat. Baik, kalau kita lihat di bawah Akta Makanan 1983 ni, termasuk juga peraturan makanan 1985, sekarang ni 2000 ada lagi. Ada Akta Makanan. Baik. Saya nak cuba kaitkan dengan halal. Jadi adakah akta ini juga orang kata mengambil tindakan kalau kata digunakan itu yang tak selamat, sebab konsep halal dan thayyiban tadi juga diletakkan taklifannya di bawah prosedur halal, standard halal. Okey, terima kasih Ustaz. Rasa itu satu soalan yang bagus yang boleh kita kupas sebab rasanya macam kita lihat bahawa peraturan makanan ini adalah yang memastikan bahawa makanan kita untuk melindungi pengguna dan memastikan bahawa makanan itu mematuhi peraturan sedia ada. Dan dari segi halal adalah di bawah JAKIM atau di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi dari segi rohnya, maknanya bagaimana kita hendak menyokong dari segi halal tersebut, di mana kalau kita lihat di bawah pelabelan pemakanan, pelabelan makan di bawah peraturan-peraturan makanan telah menetapkan bahawa sekiranya produk makanan itu mengandungi lembu ataupun babi atau sumber atau derivatif daripadanya ataupun alkohol, mereka perlu melabelkan dalam ramuan tersebut. Itu adalah satu yang mandatory. Dan di samping itu juga di bawah peraturan kebersihan makanan, kita perlu di mana secara jelas menyatakan bahawa di bawah peraturan 36 secara jelas menyatakan bahawa sekiranya pengendali makan itu mengendalikan ataupun menyediakan makanan yang berasaskan daripada babi, pada masa yang sama mereka tidak boleh mengendalikan makanan yang bukan daripada babi untuk yang dijual. Dan begitu juga dari segi penggunaan perkakasan, penggunaan perkakasan juga di bawah peraturan kebersihan makanan juga menyatakan bahawa mereka perlu mengasingkan atau menggunakan alatan yang berbeza untuk makanan yang disediakan untuk di sumber babi dengan daripada yang lain, bukan yang lain. Dan juga di bawah peraturan-peraturan makanan juga dari segi penjualan minuman beralkohol, di mana dia perlu diasingkan dia juga diasingkan sekiranya dijual di kedai-kedai, dia perlu diasingkan daripada makanan dari sumber yang halal. Kalau kata di bekas tempat yang sama peti ais ke, itu tak diasingkan bermasuk dalam hal ini adalah mungkin dari segi daripada segi rak yang berbeza. Sebab kita tahu kadang-kadang kedai itu terlalu kecil, tapi mungkin dia mesti mengasingkan bahawa dia adalah dari rak yang berbeza. Okey, kalau saya tertarik bila ada sebut roh halal tadi. Roh halal maknanya di bawah Akta Makanan 1983 ada roh halal yang ada dalam tu, cuma tak disebut halal je. Ya, betul. Jadi kita betul Allah juga, maknanya roh halal juga ada di BKKM ni. Ya, cuma saya juga nak menekankan bahawa yang roh halal itu roh halal tersebut juga dalam aplikasi apabila permohonan halal oleh pihak JAKIM, antara apa yang akan diaudit sebelum dia sesuatu kilang makanan atau produk makanan itu mendapat persijilan halal. Sebab halal dan thayyiban baik, maknanya kita perlu memastikan bahawa
premis tersebut menyediakan makanan dengan cara yang bersih. Betul. Dia dan dia juga mempunyai atau telah menghadiri sijil latihan penerima makanan dan juga daripada sekolah-sekolah yang telah diiktiraf. Jadi kaitan tersebut walaupun secara tidak langsung, tetapi apa-apa keperluan di bawah peraturan-peraturan kebersihan makanan juga telah dimasukkan secara wajib ikut tu. Perlu di dalam pensijilan halal tersebut. Ya. Maknanya itu orang kata kalau tak ada KKM tak boleh, dia kena bersekali ya. Cuma saya tarik yang kata kalau I10 kan, I10 yang katakanlah I10 yang mengandungi alkohol, adakah wajib ditulis? Yang tu saya nak minta puan akan jawab selepas ni sebab saya nak pergi kepada puan. Baik. Kalau kita lihat apa yang disebutkan tadi di bawah Akta Makanan 1983 ada ruh halal dia. Ada ruh halal dia. Jadi bagaimana Khidmat Malaysia juga boleh menerapkan ruh halal itu? Contohnya kata bahawa sebagai satu penentu. Adakah makmal ini sebagai penentu segalanya? Okey. Tugas makmal adalah menjalankan analisis. Okey, kita menjalankan analisis ke atas sampel yang dihantar. Maknanya bukan semua sampel dihantar. Kan pihak JAKIM, pihak Jabatan Agama Islam Negeri akan membuat persampelan. Baik. Kemudian ambil sampel. Kemudian hantar ke Jabatan Kimia. Jabatan Kimia akan menjalankan analisis, kemudian keluarkan laporan dan serahkan semula laporan kepada adakah Khidmat Malaysia ada di seluruh Malaysia? Ya, kecuali Perlis dengan Negeri Sembilan sahaja yang tidak ada. Dia boleh kalau Johor boleh hantar ke Jabatan Kimia Johor? Ya. Okey, baik. Kita ada di seluruh Malaysia lah, kecuali Perlis dengan Negeri Sembilan. Baik. Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita jalankan analisis, kemudian kita keluarkan laporan kepada pihak yang menghantar sampel. Kita tidak hebohkan kepada umum, kepada media massa dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan prinsip dasar kualiti kita lah, di mana kita perlu memberikan perkhidmatan pada tahap kompetensi, profesionalisme, kerahsiaan, berkecuali dan juga integriti yang paling tinggi. Maknanya integriti halal sama lah. Ya, semua sekali termasuk di dalam tu. Minggu depan kita akan bincangkan integriti halal insya-Allah. Okey, sama-sama. Okey, jadi bila kita siap analisis tadi, kita keluarkan laporan, serahkan kepada JAKIM ataupun Jabatan Agama, agensi yang berkaitan. Mereka lah yang akan tentukan sama ada produk tersebut halal ataupun tidak. Betul. Berdasarkan keputusan analisis yang kita beri. Dan juga bukan keputusan analisis semata. Dan juga siasatan yang dibuat. Kadang-kadang kita tak dapat dalam sampel yang diberikan pada kita, kita tak dapat kesan. Contoh seperti DNA porcine contohnya. Tetapi di tempat tu ada benda daging ke ataupun bahan mentah lain ada di situ. Maknanya pihak JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri perlu melihat secara keseluruhan, bukan bergantung semata-mata pada keputusan analisis sahaja. Maknanya Khidmat Malaysia memang dia kalau hantar daging babi itu produk memang dia keluar result adalah DNA babi dikesan. Ya. Terpulanglah pula kepada JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri kena cek balik sama ada DNA babi ni disebabkan oleh memang babi ataukah disebabkan oleh pencemaran. Ya, betul. Maknanya DNA babi tak semestinya babi lah. Tak semestinya. Kan? Jadi kita kena faham konsep babi dengan DNA babi ini yang disebutkan oleh sana. Kalau isu tentang alkohol dengan arak memang boleh juga. Tadi DNA. Okey, untuk alkohol, analisis yang kita jalankan pertama sekali adalah menentukan kandungan. Kandungan alkohol yang mengikut fatwa 0.5% dan ke bawah tidak boleh dimakan. Bukan alkohol arak lah. Bukan alkohol arak lah. Kemudian lagi satu isu adalah sama ada arak ataupun alkohol yang diperolehi daripada proses sintesis, proses kimia. Semula jadilah. Okey, semula jadi ni macam dalam tapai dan sebagainya. Mana kita boleh tercalup ada ke? Ada. Kalau test tu ada. Mungkin boleh ada. Okey. Kita ada satu analisis di mana kita boleh buat pemprofilan alkohol. Baik. Maknanya
alkohol yang datang daripada proses fermentasi ataupun penapaian yang mana menggunakan ragi dan sebagainya, yeast kan. Dia akan kita boleh kesan dua unsur, iaitu 2,3-butanediol, bahan kimia yang dinamakan 2,3-butanediol, dan juga gliserol. Akan tetapi ujian ini juga ada keterbatasan lah. Kalau maknanya dalam makanan tu ada kandungan alkohol dia tu sangat rendah, susah sikit kita nak kesan lah. Lagi satu, gliserol adalah aditif makanan yang dibenarkan kan di bawah akta makanan. Maknanya kalau dalam makanan tu dah memang ada unsur tu, jadi susahlah kita nak maknanya keputusan analisis kita tu kurang tepat lah. Dia akan balik kepada agensi, kena tengok pula. Kena buat siasatan lagi. Maknanya tak bergantung 100% kepada mamal ni. Tidak. Itu poin dia. Okey, alkohol tadi. Dan tin tadi. Wajib tulis ke ataupun juga tak perlu? Okey, untuk sekiranya alkohol itu ditambah pada makanan, memang wajib di bawah peraturan-peraturan makanan untuk dilabelkan. Betul, sebagai pengguna kita perlu membaca label sebab kita punya peraturan-peraturan ini telah mengambil kira dari segi kita punya masyarakat sebab kita ada masyarakat yang berbilang kaum. Dan dia sangat merangkumi, dan suka saya nak menyatakan bahawa kita juga telah mengambil kira dalam kita punya peraturan makanan di mana sekiranya produk beralkohol, di mana mereka perlu menyatakan paras alkohol dalam minuman beralkohol tersebut. Dan di bawah peraturan makanan 1985 juga secara spesifik menghalang menyatakan bahawa untuk minuman-minuman ringan memang tidak dibenarkan ditambah alkohol. Tak boleh. Jadi minuman-minuman di bawah yang lebih daripada 2% alkohol adalah dikategorikan sebagai minuman beralkohol. Itu adalah kita telah mengambil kira dari segi masyarakat kita, dan secara langsung macam kita Ustaz menyatakan tadi adalah roh halalnya. Maknanya sekiranya 2% alkohol dalam makanan minuman tersebut, dia adalah dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang mana dia perlu mematuhi standard-standard yang ada dalam peraturan makanan. Tetapi untuk minuman ringan, minuman berperisa, kita banyak minuman ringan yang di mana banyak dijual di pasaran, dia memang secara spesifik tidak boleh ditambah dengan alkohol. Tak boleh. Tak boleh. Jadi itu juga kita kena tahu bahawa kalau kata sebab sekarang ni pun alkohol boleh distilkan, alkohol boleh disulingkan. Jadi kena bezakan antara minuman yang beralkohol, arak ni, dengan alkohol secara semula jadi yang disebutkan. Tapi kena pastikan kalau kata arak yang ada dalam minuman, walaupun dia tidak beralkohol, tapi dia memang dikeluarkan oleh syarikat yang sama dengan arak, prosesnya sama dengan arak, maka hukumnya tetap diharamkan. Itulah yang telah difatwakan. Baik. Kita akan rehat dulu sebab perbincangan kita ni memang cukup berilmiah untuk kita nak tahu. Jadi sebarang soalan bolehlah menghubungi kita di talian 0322887876. Kalau bolehlah tanya kepada dua orang ahli panel kita ni. So jadi kita akan rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini.
Baik, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amir Halal dalam rancangan Amir Halal yang disiarkan selangsung pada hari ini. Kita bincangkan tentang tajuknya makanan segera bahaya, benarkah? Jadi kita akan minta juga nanti sama ada bahaya ke tak bahaya ke, sebagaimana yang disebutkan tadi, dia lebih kepada gaya kita makan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat bahawa itu makanan yang banyak kita bincang berkenaan dengan makanan yang yang ada di Indonesia. Bagaimana makanan yang diimport? Sekarang ni orang duk order online semua direct daripada luar. Adakah dikawal oleh BKKM? Ya, untuk makanan-makanan yang diimport bahagian keselamatan untuk makanan juga mengawal di pintu-pintu masuk adalah antara agensi yang juga terlibat dalam pengawalan produk-produk makanan yang diimport. Sebab kita punya peraturan-peraturan makanan juga merangkumi produk-produk yang diimport, dia perlu juga mematuhi keperluan standard makanan kita, dan di pintu masuk biasanya kita akan memeriksa dari segi pelabelan ataupun dari segi standard makanan, dan sekiranya contohnya kalau dia claim produk tersebut adalah produk halal, kita akan memastikan bahawa dokumen yang kita dapati itu adalah sahih, maknanya dia tak expired halal dan daripada establishment ataupun logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM dan kita juga ada keperluan-keperluan yang spesifik. Contohnya sekiranya untuk pengimportan daging, contohnya kita memerlukan CJ Kesihatan untuk menyatakan bahawa produk yang fresh daging itu ke produk dalam tin, daging yang sejuk beku atau daging fresh raw tu, dia perlu disertakan CJ Kesihatan menyatakan bahawa dia adalah bebas daripada beta-agonis. Beta-agonis adalah salah satu drug veterina yang tidak dibenarkan digunakan. Maknanya itu memang dicek. Okay, baik, kita ada pemanggil. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ini student Ustaz ni, Syekh Rizwan. Okey, Syekh Rizwan. Sihat ke? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, baik. Soalannya? Soalan dia nak tanya pada panel daripada KKM, Puan Norani Ya. Nak bertanya untuk makanan segera, macam burger ataupun sebagainya yang segera selepas diproses on the shelf. Jadi berapa lama jangka masa hayat makanan itu segar untuk dimakan? Terutama sekali sekarang ni kita ada food delivery kan, mungkin mengambil masa yang agak lama untuk sampai. Jadi macam mana tahap kesegaran tu? Baik, itu saja. Okey, baik, terima kasih kepada Syekh Rizwan. Soalan yang cukup baik. Maknanya daripada masak nak ke makan ni berapa lama? Terima kasih pada soalan tersebut. Sebenarnya kita ada garis panduan untuk makanan segera. Sebenarnya makanan segera ataupun makanan yang siap dimasak. Maknanya makanan yang panas yang macam mi mamak ke, mi goreng, nasi goreng. Maknanya kita punya panduan adalah untuk tidak menyimpan atau makan segera selepas kita order ataupun tidak menyimpan lebih daripada masa 4 jam. 4 jam. Itu adalah dia punya garis panduan kita. Dan sekiranya makanan tersebut ada tidak habis kita makan, kita galakkan kita perlulah disimpan dalam peti sejuk, dan sekiranya disimpan dalam peti sejuk, makanan tersebut hendaklah tidak lebih daripada 3 hari. Untuk makanan yang sedia dimakan ataupun makanan segera. Makanan segera ini macam yang ada macam depan kita ni adalah sama juga dipanggil makanan sedia dimakan dalam kategori tersebut. Jadi untuk makan secepat mungkin ataupun tidak lebih daripada 4 jam. 4 jam. Jadi kalau kita makan selepas pada ini pun sempat lagi kan? InsyaAllah sempat. lagi kan, baru tak sampai sejam. Jadi asasnya dalam tempoh 4 jam selepas dimasak. Saya pun ingat juga bila ada disebutkan macam ayam jugalah. Ayam selepas disembelih proses dalam tempoh 4 jam juga mesti dimasak ayam tu. Kalau tak nanti ada pencemaran kuman-kuman yang lain. Baik. Bila saya disebutkan tentang test sikit tentang ciri-ciri yang ada pada bulu babi dan juga kulit babi. Jadi sebab dia juga kalau kata bulu ini digunakan dalam produk makanan memang tak boleh mencemari. Jadi sebagai orang awam, kalau dengan mata kasar lah kita katakan, kulit babi tu kita boleh tengok dia punya corak dia. Dia ada kita panggil macam lubang 3 kan, corak pada keseluruhan kulit tu. Kemudian bagi bulu babi pula dia bercabang di hujung.
Tapi di Jabatan Kimia kita ada analisis lain lah yang kita buatkan menggunakan mikroskop, alat-alat FTIR, SEM dan sebagainya untuk mengenal pasti sama ada kulit tu adalah kulit babi ataupun kulit binatang lain ataupun kadang-kadang plastik biasa sahaja. Ya, polimer mungkin. Ya, betul. Baik. Akhirnya Puan, kalaulah soalan yang sama ditujukan, adakah makanan yang kita makan hari ini selamat ke tidak selamat, dan juga bagaimana Puan nak nasihatkan kepada pihak pengguna yang berada bersama dengan kita pada petang ini? Secara kesimpulannya lah. Okey, kesimpulannya adalah apabila kita bercakap mengenai makanan segera, sebenarnya makanan segera itu sama juga seperti makanan yang lain adalah dari segi kuantiti yang kita ambil. Nasihat daripada Kementerian Kesihatan adalah supaya makan pelbagaikan makanan dengan cara yang sedikitlah. Dan juga saya ingin menekankan bahawa keselamatan makanan adalah tanggungjawab semua. Ini adalah tagline untuk World Food Safety Day, di mana 7 hari bulan Jun kita sentiasa menyambut di World Food Safety Day, di mana 7 Jun setiap tahun makanan selamat adalah tanggungjawab semua. Jadi kita sebagai pengguna, pengusaha, industri adalah bertanggungjawab untuk memastikan makanan itu adalah selamat. Jadi sebagai pengguna, satu lagi ingin saya menasihatkan, baca label. Sebab baca label dalam kita punya peraturan, dalam label itu mesti ada ramuan. Jadi kita tahu apa sama ada dia ada sumber daripada daging. Cuma halal tu kita lihat daripada logo halal. Yakinlah Yakin. Okey, Puan? Okey, kita dihidangkan dengan pelbagai pilihan kan. Jadi kita perlulah bijak memilih. Maknanya pilihlah makanan ataupun bahan mentah yang ada logo halal, yang logo halal JAKIM yang sah ataupun badan-badan persijilan yang diiktiraf oleh JAKIM. Itu dah memang orang kata apa? Kita boleh sahkan dah kan dia halal, dia bersih dan dia selamat. Daripada pengalaman saya lah selama 4 tahun sebagai ahli panel teknikal dalam panel pengesahan persijilan halal negeri Kedah. Jadi maknanya benda-benda tu semua kita semak di dalam panel tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau dah adanya logo halal tu kena yakinlah BKKM pun ada, Kimia Malaysia pun ada. Jadi sebab itulah dalam apa juga jangan salah gunakan, jangan viralkan benda-benda yang tak benar. Termasuk juga baru ni bahagian pengusaha halal kena juga menjawab berkenaan dengan kewangan Islam. Kewangan Islam pun juga adanya sejihalal. So dalam hal ini sejihalal tak dikeluarkan kepada kewangan Islam. Jadi jangan terpedaya dengan kewangan Islam nak menarik supaya orang boleh masuk tak benarkan. So saya juga ingin sebutkan bahawa jangan lupa pada malam ini 11 suku bersama dengan Farah Fauzana tentang tajuknya seni penyampaian. Seni penyampaian. Jadi ataupun juga yalah kalau kita Abi Fana Abi Fana pada Fauzana macam ingat yang mantan-mantan ni Abi Fana bagaimana kaedah nak menyampaikan. Jadi saya pun juga nak kena masuk jugalah pada malam ni di karya Wara Salam FM pada malam ni. Oleh kerana itu, terima kasih banyak puan yang membincangkan isu ni. Apa juga kena jaga jangan banyak makan sebab itulah Islam yang mengajar kita. Jangan makan banyak. Itu juga lah yang disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati. Nak jaga hati, jangan banyak makan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.